Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Standard pembelajaran 1.1.2 menjalankan eksperimen bagi menunjukkan kewujudan mikroorganisma, dan 1.1.3 menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi untuk tajuk ni sepatutnya ada banyak eksperimen yang kita kena buat, dan insyaAllah apabila semua murid telah kembali bersekolah, kita akan buat eksperimen-eksperimen yang tertangguh ini. Okey, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ada 5 faktor semuanya. Faktor yang pertama ialah faktor kelembapan, yang kedua faktor cahaya, yang ketiga faktor suhu, yang keempat faktor nilai pH, dan yang kelima faktor nutrien. Yang pertama, faktor kelembapan. Keadaan yang lembap sangat sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Persekitaran yang kering pula menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Contohnya kita ambil contoh ikan kering ataupun ikan masin. Antara ikan masin dan juga ikan basah yang kita beli kat pasar tu, kalau kita biarkan dekat luar dalam untuk beberapa tempoh, ikan mana yang akan cepat rosak? Dia dah tentunya yang cepat rosak ialah ikan yang basah. Ikan kering ni dia tahan lama. Sebab apa? Sebab ikan kering ni dah tak ada air dalam dia. Sebabnya dia dah mengalami proses pendehidratan. Air telah pun disingkirkan daripada ikan kering tu. Jadi ikan kering tu dia akan tahan lebih lama berbanding dengan ikan basah yang kita beli dekat pasar tu. Dia tak tahan lama kalau kita biar dekat luar. Ataupun awak boleh cuba dekat rumah roti kering dan roti lembap. Contohnya awak ambil roti gardenia tu, satu tu awak basahkan. Kemudian awak biarkan selama 2 hari, awak tengok antara roti yang dibasahkan dengan yang tidak dibasahkan, yang kering dengan yang lembap tu, yang mana paling cepat muko membiak. Paling cepat kulat membiak. Faktor yang kedua ialah nutrien. Semua benda hidup mestilah memerlukan nutrien untuk hidup. Sama juga macam kita, manusia. Kalau kita tak ada nutrien, tak cukup nutrien, maka akan ada banyak penyakit-penyakit yang berlaku. Contohnya awak dah belajar masa tingkatan 2. Kalau kita manusia kurang protein, apa jadi? Ia akan menyebabkan penyakit kwashiorkor, yang mana kita boleh tengok dekat negara-negara Afrika di mana kanak-kanak badannya kurus tapi perut je buncit. Sebab apa? Sebabnya dia kekurangan nutrien, kurang protein. Jadi sama juga dengan mikroorganisma, dia memerlukan nutrien yang cukup untuk pertumbuhan yang baik. Jadi kadar pertumbuhan mikroorganisma akan meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Tetapi kadar pertumbuhan mikroorganisma ini akan terencat juga walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor-faktor yang lain itu terhad. Contohnya dia tak lembap, kering, dia tempatnya bercahaya, bukan tempat yang gelap, ataupun suhu tinggi, suhu terlampau rendah, ataupun nilai pH lebih daripada 7 ataupun kurang daripada 7. Faktor yang ketiga ialah suhu. Suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kalau suhu badan manusia 37 darjah Celsius itu adalah suhu optimum yang sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu terlalu rendah seperti yang terdapat di dalam peti sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kalau kita tengok makanan yang kita simpan dekat dalam peti ais tu tahan lebih lama daripada makanan yang kita letak kat luar. Kenapa dia tahan lebih lama? Sebabnya pertumbuhan mikroorganisma ni dia terencat, dia jadi lambat pertumbuhannya. Dia masih lagi hidup, masih lagi ada tapi dia tidak aktif. Sebab pertumbuhannya terencat. Kemudian keadaan suhu yang terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. Tapi kalau kat dalam peti ais tu mikroorganisma tu masih ada, dia masih lagi hidup, cumanya dia lambat membiak. Tapi bila kita keluarkan, contohnya kalau ikan kita simpan dekat dalam peti beku, dia boleh tahan lama. Boleh tahan dalam tempoh 3 bulan. Kalau kita simpan dalam freezer boleh sampai 6 bulan. Kenapa boleh tahan lama? Sebabnya mikroorganisma tu pertumbuhannya terencat. Tapi kalau bila kita keluarkan saja, ikan tu akan rosak juga. Dia akan cepat rosak. Sebab apa? Mikroorganisma tu masih ada dan bila kita keluarkan dia akan tumbuh dengan aktif.
pertumbuhannya akan jadi aktif. Yang seterusnya ialah nilai pH. Nilai pH neutral merupakan nilai pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Jadi terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit beresid atau beralkali. Tapi kalau sangat beresid, sangat beralkali, dia juga boleh menyebabkan mikroorganisma ini mati. Jadi kalau kita tengok dekat sini contoh eksperimen, bubur nutrien yang dicampurkan dengan kultur bakteria, ditambahkan dengan asid, yang ini ditambahkan dengan alkalin, yang ini ditambahkan dengan air suling. Air suling ni nilai pH dia 7, dia bersifat neutral. Jadi kita tengok apakah hasilnya. Kalau asid, bahan campuran tadi tu dia kurang keruh. Tapi kalau yang dengan alkali pun kurang keruh. Tapi bila dengan neutral dia sangat keruh. Kenapa? Daripada asalnya warnanya jernih. Daripada jernih, kenapa dia boleh jadi sangat keruh? Sebabnya mikroorganisma tadi membiak. Bakteria yang kita gunakan dalam ni tadi, dia membiak. Dia bertambah banyak. Jadi menyebabkan bubur nutrien itu tadi menjadi keruh. Sama juga kalau macam buah. Kalau kita buat jeruk, kita letak cuka. Cuka tu bersifat asid. Jadi kenapa kalau jeruk tahan lebih lama? Sebabnya dia ada cuka tadi tu. Asid tadi tu dia akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma tadi tu. Dia akan jadi lambat untuk rosak. Yang seterusnya ialah faktor cahaya. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Tapi mikroorganisma seperti kulat, bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraviolet dapat membunuh mikroorganisma. Cahaya ultraviolet daripada matahari. Sekarang kita tengok kenapa orang jemur bantal dekat luar. Sebabnya ada cahaya ultraviolet daripada matahari itu yang boleh membunuh mikroorganisma. Jadi kalau kita sidai kain dekat luar tu pun dia boleh membunuh mikroorganisma. Tapi untuk alga, kebanyakan mikroorganisma ni dia boleh tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Contohnya kulat dengan bakteria ni. Tapi untuk alga, dia memerlukan cahaya. Dia tak sesuai untuk dalam keadaan yang gelap, dia tak sesuai untuk alga. Sebab apa? Sebab alga dia memerlukan cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Alga dia membuat makanan ni sendiri. Dia ialah pengeluar. Contoh kat sini kalau roti lembab yang dah diletakkan air, 2 roti lembab. Kalau satu kita biarkan dalam keadaan gelap, satu lagi dalam keadaan cahaya terang. Kita biarkan selama 2 hari, apakah yang akan berlaku? Dalam roti yang disimpan dalam keadaan gelap ni, dia akan terbentuknya tumpuk-tumpuk kuning. Iaitu mukor ni, kulat. Untuk yang dalam cahaya terang ni, kita letak dia kat bawah lampu. Selepas 2 hari, dia belum lagi tumbuh kulat ni. Sebab apa? Sebab dalam keadaan gelap sangat sesuai untuk pertumbuhan bakteria ataupun kulat. Okey, itu sahaja untuk tajuk ini. Sekian, terima kasih.